Okay, Assalamualaikum. Bagi siapa yang pernah tinggal kat asrama masa sekolah dulu, korang mesti pernah dengar something cerita yang senior-senior korang bagi tahu berkaitan dengan cerita seram itu, cerita seram ini, sampai kawan nak pergi toilet pun kawan takut, sampai kena kejut senior kawan teman kan. Okay, akak pun masa zaman kat sekolah dulu, masa akak tingkatan 1, first masuk asrama, ada super-super senior akak tu pun daripada kampung kita orang lah. So kita orang macam kenal lah. So dia macam nyakat-nyakat kita, cakap kau duduk asrama, kau kalau malam ni kalau nak pergi toilet ke apa, kau berani pergi seorang. Dah lah dom kita hujung sana, toiletnya hujung sini. So memang takut kan. So, bila lagi dia cerita, lagi lah dia boleh nampak kita jadi penakut, lagi banyaklah cerita-cerita seram yang dia bagi tahu. Dan yang cerita yang paling akak ingat adalah satu cerita ni. Dia cerita macam ni. Dia kata, tak tahu cerita-cerita mitos yang direka ataupun ini memang cerita benar. Cerita berkaitan dengan 3 orang pelajar lelaki yang tinggal dekat asrama penuh lah. Okey, kita namakan pelajar ni Ali, Amin dengan Alif. Contohnya. So, kejadian tu berlaku masa tu dah dekat nak cuti semester. Cuti penggal lah. Masa zaman sekolah cuti penggal kan. Cuti 2 minggu. So, hari tu adalah hari Jumaat. Tapi sekolah tu sangat ketat peraturan dia. Setiap student dia, kalau hari Jumaat memang kena pergi solat Jumaat dekat masjid. Masjid tu berhampiran dengan asrama je. Walaupun hari tu adalah hari terakhir persekolahan, tapi dia orang still kena follow. Maksudnya balik daripada sekolah pukul 12 lebih tu dia orang tetap kena pergi solat Jumaat dulu. Macam dia lah warden yang ambil kedatangan dekat apa semua. Kalau lepas tu baru kau orang boleh pergi balik kampung, ikut mak kawan datang ambil ke apa. Tapi untuk maksudnya tetap kena attend untuk solat Jumaat tu berjemaah dekat masjid. So dia orang 3 orang sekawan ni macam yelah hari akhir dah kan, dah mood nak bercuti. So macam malas lah nak pergi. Si Alif ni tak nak pergi. So si Ali dengan Amin ni dia ajak sekali lah kawan baik. Dia kata kita tak payah pergi lah solat Jumaat hari ni, aku rasa macam malas lah. Habis tu kawan dia tanya, habis tu kau tak takut ke nanti warden datang check kat bilik kau macam mana ke? Cakap, kita nyorok lah. Cakap, nyorok pun nanti kalau ada orang beritahu kena padah kita kan. Dia suruhnya kita bercuti kat asrama je, macam mana orang lain semua balik. Gini-gini, alang kau ni penakut lah gini-gini. Okay, dia orang decide memang tak nak pergi. Tapi last minute bila orang seorang dah pergi, so si Ali dengan si Amin ni macam dah rasa dah macam berubah fikiran. Macam aku tak nak, aku takut lah. Aku nak pergilah. Apa salahnya pergilah. Lepas ni dah nak balik kampung dah. Lepas tu si Alif ni sebab dia dah nekat dalam diri dia memang tak nak pergi. So dia kata okey lah kalau kau orang nak pergi lah. Tapi aku memang tak nak pergi. So takut juga warden datang check ke apa. So macam ni, aku menyorok dalam almari. Lepas tu kau tolong kunci daripada luar. So kalau warden datang buat spot check pun dia tak tahu aku ada. Sebab bila tengok kunci lokal daripada luar, takkanlah ada orang kat dalam kan. Okay, so dia orang bersetuju apa semua. So Ali dengan Amin pun pergi kuncikanlah si Alif ni dalam almari pakaian. Lepas dia orang pun pergi ke masjid. Selepas Ali dengan Amin tu tinggal pergi masjid untuk solat Jumaat, so Alif yang dalam almari tadi pun cakap, daripada aku saja macam ni, baik aku lelakkan mata sekejap. Nanti si Ali dengan si Amin tu balik masjid, dia kejut lah tu. So dia pun lelakkanlah mata. Dia lagi pun baru balik sekolah kan, badan penat apa semua, tertidur. Lepas tu ceritanya untuk si Amin dengan si Ali yang ada dekat masjid tu pula, selepas dia solat Jumaat, turun daripada tangga masjid tu, si Amin ni terperanjat tengok mak ayah dia ada tunggu kat bawah, datang nak jemput dia. Sukalah dia ni, tak sabar nak balik kampung, ikutlah mak ayah dia balik asrama, pergi ambil beg pakaian semua, balik. Dan si Ali pun macam tu juga, gitu-gini, bersiap apa semua, balik. Dan tak lama lepas tu, si Alif yang dalam almari ni macam dah tersedar lah, sebab dah lama dah tidur, lagi pun bukan selesa sangat tidur dalam almari je kan. Lepas tu tersedar dia, aku ni macam dah lama sangat tidur ni, takkan dia orang ni tak balik-balik lagi masjid. So dia orang cubalah panggil Ali, Amin. Tak ada orang nyahut. Cuba ketuk gedegang pun tak ada orang datang. Dia pelik, panggil, cuba lagi panggil, kok ada siapa-siapa lalu, tak ada siapa yang menyahut, tak ada siapa yang datang. So dia tahulah semua orang dah balik asrama tu, dah tak ada orang, tinggal dia terkunci kat situ. Dah tak tahu nak buat apa lah dia ni. Tapi still cuba, kok lah ada nasib, ada orang lalu ke apa kan, ada tukang kebun ke apa ke macam tu. So berbalik kepada cerita si Ali dengan Amin tu yang dah balik bercuti tu, sukalah balik kampung, sukalah pergi bercuti, ikut mak ayah bercuti, buat aktiviti dengan adik-beradik apa semua. Tapi nak kita zaman tu nak tak ada telefon bimbit, katanya nak komunikasi dengan kawan ni tak tahu nak guna cara apa. Kalau kita sekarang ada grup WhatsApp lah apa kan, tanya khabar, kau cuti buat apa, pergi mana, aku buat ni, aku pergi sini. Ni tak ada. Kau habiskanlah masa dengan keluarga kau, aku habiskanlah masa dengan keluarga aku. Habis jelah cuti tu naik sekolah, jumpa, kongsilah cerita dalam kelas, bercerita dalam kelas apa yang kau buat apa macam itu kan.
tu. Zaman-zaman tu memang macam tu. So, dia pun dah suka-suka sangat habiskan masa dengan bercuti apa semua ni. Tak sedar lah, memang tak ingat pun pasal kawan dia tu. Gini. Cuma mak ayah si Alif ni pelik. Kenapa anak dia tak balik? Cuti kali ni kenapa tak balik? Sedangkan ni cuti panjang. Cuti penggal yang panjang. Kenapa tak balik? Tapi dia fikir positif lah. Dia cakap, mungkin anak aku ni ada aktiviti kat sekolah ni. Mungkin cikgu ada buat camp apa-apa kot. Macam itulah kan. So dia tak fikir yang mungkin macam itu. Cuma bila dah nak habis cuti ni, lagi 2-3 hari dah nak naik sekolah, si Alif ni tak balik-balik. So mak ayah dia fikir, takkanlah sekolah ni kejam sangat sampai nak ambil semua masa cuti semester budak ni untuk buat aktiviti. Tak ada bagi masa dia balik kampung, luangkan masa dengan family apa semua kan. So macam pelik. Dia pergi sekolah nak tanya. Kat sekolah pun kan cuti sekolah pun ada ke adik-adik ke apa ke, jaga ke apa kan. So dia tanya, barulah diberitahu bahawa sekolah tak ada buat apa-apa aktiviti sepanjang cuti sekolah tersebut. Pas mak ayah Alif ni pergi ke sekolah dan mendapati bahawa sekolah tidak melakukan apa-apa aktiviti sepanjang cuti sekolah tersebut. So mak ayah dia dah mula fikir, kat mana anak dia berada? Takkan dia pergi rumah kawan tak beritahu apa-apa? Sebab Alif ni sebelum ni dia memang tak pernah buat something yang membelakangkan mak ayah dia. Contoh nak pergi mana, nak ikut kawan balik kampung ke apa, semua mesti dia akan bagi tahu mak dia dulu. So mak dia pun macam cakap, cikgu saya tak sedar hati ni sebab anak saya tak pernah macam pergi mana-mana tak beritahu saya. Saya tak fikir anak saya ni ada ikut kawan-kawan dia kat mana-mana. Boleh tak cikgu tolong carikan kawan baik dia, tanya kat mana Alif ni sebenarnya. So cikgu pun, dia tahu kan, bila cikgu kita tahu kat sekolah budak ni baik rapat dengan siapa apa semua, memang selalu kita akan nampak bersama-sama ke toilet, ke tandas, bersama-sama ke kantin, bersama-sama ke mana-mana. So dengan daripada cerita daripada tanya dengan beberapa orang saudara-saudara lain pun, dia orang pun sebutlah nama kawan baik si Alif ni, Amin dengan Ali. Cikgu pun pergilah ke rumah Amin dengan Ali ni. Bila ditanya, barulah dia orang mengaku yang dia orang telah kurung si Alif ni dalam loker masa hari terakhir persekolahan hari tu. Dan baru dia orang teringat memang dia orang tak buka lagi pintu loker tu. Lepas tu cikgu pun apa lagi dengan mak ayah dia terus bergegas pergi ke asrama, cuba buka loker tu. Selepas pintu loker tu dibuka, diorang pun menjumpai mayat Alif di dalam tu dalam keadaan yang sangat-sangat teruk dah. Dah 2 minggu orang meninggal. Katanya mayat dia pun dah macam kulit dengan daging pun dah hampir nak luruh daripada tulang dia apa semua. Busuk tak payah cerita lah. Lepas kejadian tu, bilik asrama tu mula dihantui oleh suara-suara memanggil, meminta tolong pada waktu malam. Ada juga student-student yang dengar bunyi ketukan yang kuat seolah-olah ada orang yang cuba nak melepaskan diri daripada dalam almari tersebut. Dan ada kawan-kawan yang rapat dengan, yang kenal dengan di awal tahun-tahun awal tu, yang masih kenal dengan student ni, dengan si Alif ni, arwah si Alif ni, diorang kata yang dengar pada pendengaran dia orang pada setiap malam meminta tolong memang adalah suara Alif. Tapi bila kita pergi buka pintu tu, almari tu memang tak ada siapa-siapa. Mulalah cerita ni tersebar apa semua orang pun bercerita pasal hantu almari. Dan sampai hari ini, mitos ataupun itu adalah cerita nyata. Memang siapa-siapa yang pernah tinggal kat asrama mesti pernah dengar pasal cerita hantu almari ni.